Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Baik, Doktor. Semua ceria nampaknya. Okey, diharapkan semua dalam keadaan baik, sihat walau di mana saja kita berada lah. Saya difahamkan semua berada yang mana ada di Parit Raja dan mungkin ada di hometown masing-masing lah kan. So kita pun sedang menjalani MCO 3.0. Walaupun apa yang berlaku, hopefully semua still bersemangat dan kita punya positif lah, sentiasa positif. So hopefully progress project pun dalam keadaan yang lancar lah. Okay. So untuk hari ni, Jawatankuasa PSM akan teruskan dengan FYP Talk Series yang kelima. Okay, so untuk hari ini tajuknya ialah penulisan ilmiah dari tesis ke jurnal. Okay, dari tesis ke jurnal. So untuk makluman semua, kalau bagi para pelajar, kita punya projek ni sebenarnya kita boleh nanti you dah habis tulis tesis, kita punya hasil kajian kita, hasil projek kita ni sebenarnya kita boleh kongsikan dengan orang luar untuk tahu apa kita punya projek lah. So kebiasaannya kita boleh hantar ataupun kita punya hasil kerja boleh diterbitkan di dalam proceeding ataupun journal. Saya rasa penyelian masing-masing pun ada beritahu tentang hal ni lah. Okay. So bertepatan dengan kita punya objektif tu, so hopefully kita punya kerja ni kita boleh share dengan orang luar supaya dia beri manfaat lah kepada orang lain tentang apa yang kita dah buat lah, supaya orang lain pun dapat manfaat juga. So dengan tajuknya dari tesis ke jurnal, kemungkinan pada semester ini kita di pihak FKEE kita ada proceeding lah yang dinamakan EEEE, ada 4 E, Evolutions of Electrical, Evolutions in Electrical and Electronic Engineering. So kemungkinan pada semester ini para pelajar diwajibkan untuk hantar you punya hasil kerja untuk diterbitkan dalam proceeding ni lah. Okay. Dengan itu diharapkan ilmu yang dikongsi pada hari ini akan beri manfaat untuk kamu semua supaya hasil kerja ataupun you punya tesis tu boleh kita convertkan atau kita tukar dalam bentuk proceeding ataupun jurnal lah. Okey, sebelum kita mula kita punya dengan lebih saya serahkan kepada Dr. Malia, so kita buka majlis kita ni dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkanlah program kita pada hari ini kepada kita punya penceramah jemputan. Saya rasa tak asing lagi bagi pelajar tahun akhir lah, iaitu Dr. Malia Muhsin. Okay. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. InsyaAllah terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Mudira. Hari ini saya diberi amanah untuk memberi tajuk dari tesis ke jurnal. InsyaAllah di sini saya akan kongsikan bersama untuk pelajar-pelajar tentang apa yang diperlukan untuk memindahkan tesis ke jurnal. Jadi kita seperti yang Puan Munirah maklumkan, kemungkinan besar semester ini diwajibkan untuk menghantar. Tapi bila kita dengar perkara itu, kita jangan ambil sebagai satu bebanan atau stres. Okey, bendanya sebenarnya simple. That's why kita bawa talk pada hari ini supaya nak tunjuk, nak pindahkan dari satu tesis yang tebal kepada jurnal yang agak nipis tu tidaklah begitu sukar. Okey, insyaAllah kita mulakan ya. Sebelum mula, tadi Puan Munirah telah kalau tengok kat poster dia bagi masa sejam. Saya minta masa sejam lah. Mudah-mudahan dalam masa yang sejam tu kita dapat cover apa yang ingin disampaikan dan
tercapai objektif pada hari ini. Baik, saya share screen sekejap. Okey, boleh nampak skrin yang saya share? Boleh. Boleh Doktor, boleh Doktor. InsyaAllah share. Okey, untuk hari ini saya akan menyampaikan tajuk iaitu penulisan ilmiah dari tesis ke jurnal. Sebelum kita mulakan, saya kenalkan dirilah. Ada yang telah belajar dengan saya, ada yang tak pernah masuk kelas saya. Saya merupakan pensyarakanan di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, dan pada masa yang sama saya juga merupakan penyelidik utama di main SRC. Jadi untuk kami, penerbitan ataupun penulisan ilmiah ini adalah satu yang wajib. Kenapa? Kerana ia adalah satu tugas seorang akademia. Okay? Jadi selain dua tugas ini, saya juga diberi amanah untuk sebagai ketua editor EEEE, iaitu Proceeding FKE kita. Jadi di bawah kapasiti ketua editor itu, saya ingin berkongsi kepada para pelajar bagaimana sebenarnya untuk kita menghantar publikasi kita ataupun penulisan kita ke EE. Okay. Okay, ini adalah sedikit kandungan yang akan disampaikan pada hari ini. Kita akan ceritakan sedikit latar belakang bagaimana isu penerbitan ilmiah ini tercetus, dan kemudian kita akan nyatakan kepada pelajar apakah jenis-jenis penerbitan. Tadi ada sebut tentang proceeding, ada sebut tentang jurnal, apakah itu kita akan nyatakan. Dan kemudian kita akan tunjukkan bagaimana untuk memindahkan tesis ke proceeding EEE, dan akhirnya kita tunjukkan sedikit, kita explore lah sistem EEE tersebut. Okey. InsyaAllah. Okey, nampak tak ni gambar apa? Nampak betul. Gambar apa tu? Pokok kelapa. Kelapa yang rendang. Pokok kelapa yang rendang. Tapi buah dia banyak kan? Ya. Okey, kalau kita cakap pokok kelapa ni, apa kegunaan dia? Air kelapa. Air kelapa. Lagi? Semua boleh guna. Santan kelapa. Santan kelapa tu semua makan tu. Selain tu? Penyapu lidah. Penyapu lidi. Kita pun dalam daun kelapa boleh buat ketupat kan. Dalam mood raya ni, siapa yang boleh beraya dengan parents tu, sempatlah mak ayah dia sulam ketupat tu untuk makan hari raya. Jadi kita nak cakap dalam satu pokok kelapa ni ada 1001 kegunaan. 1000, tak sampai 1000 lah. Ada berbagai kegunaan dalam pokok kelapa ni. Jadinya kita mengambil analogi pokok kelapa ni dengan apa yang kita buat pada projek kamu. Okey, ni projek kamu. Saya ambil lah salah satu projek ni, saya jumpa kat internet. Ini bukan projek student saya dan mungkin juga projek kawan-kawan kamu di luar lah. Okey, apa yang kita nak dengan projek kamu ni? Setakat ni, hasil utama daripada projek pelajar adalah tesis ataupun laporan projek. Okey, lepas kamu buat projek, lepas tu kamu present kat panel, dan kemudian hasil akhir yang dinilai tu adalah tesis. Okey, tesis yang tebal tu. Kalau PSM rasanya muka surat maksimum adalah 100, betul ke? Betul. Betul. Jadinya 100 agak tebal lah. Kalau PS, Master Project ataupun PhD lebih tebal. Okey, ini adalah hasil utama yang sekarang memang para pelajar kena hasilkan. Tapi sesuai dengan kita tunjuk pokok kelapa tu, kita tak nak hasil tu terhad kepada tesis sahaja. Kerana tesis tu dalam bentuk bulk, dia besar, dan kalau kita masukkan sekalipun dalam database database perpustakaan, kita hanya tunjukkan abstrak dan juga muka hadapan sedikit. Okey. Kenapa kita tak tunjukkan the whole thesis adalah kita nak mengelakkan plagiat.
That's why kita hanya tunjukkan abstract dan sedikit kandungan tesis. Okay, tapi bagaimana kita nak orang lain mengambil seluruh manfaat daripada projek kita tanpa meniru projek kita. Okay, dia dapat idea, dia boleh modify tapi dia tak tiru. Okay, jadinya ada 2-3 alternative method kita boleh gunakan. Metod ni dah biasa pelajar-pelajar gunakan, iaitu kita hantar juga projek pelajar ke pertandingan-pertandingan inovasi. Kalau kamu perasan, penyelia ada iklankan tentang FYP Challenge IEEE, ada juga yang masuk area, ada yang masuk RISE. Ada di kalangan kamu yang masuk pertandingan macam tu ke? Para pelajar yang dah buat PSM 2 ni, ada tak supervisor offer masuk innovation ni, competition ni? Ada. Ada. Maksudnya bila penyelia rasa projek tu dah lengkap dan sampai satu level yang boleh dihantar ke pertandingan inovasi, mereka akan berusaha memperkembangkan lagi projek tu, dihantar untuk tengok bagaimana penerimaan masyarakat luar terhadap projek kamu. Okey, tapi tak semua orang dapat peluang macam tu, kerana kebanyakan perancangan inovasi ni dia ada syarat-syaratnya. Contohnya kalau untuk dia punya IEEE ni dia lebih kepada sistem. Okey, siapa yang dah siap prototype sistem, siapa yang buat fundamental studies tu agak sukarlah untuk slot in dalam IEEE competition, tapi ada pertandingan-pertandingan lain yang sesuai. Maksudnya variety, supervisor kena pilih. Okay. Jadinya salah satu lagi alternative method yang student boleh manfaatkan projeknya adalah melalui penulisan berkenaan projek tersebut di jurnal ataupun proceeding. Okay. Macam mana kita nak menulis tu? Kita compilekan apa yang kita telah tulis di tesis. Okay, dalam yang 100 muka surat tu, kita compilekan dalam bentuk yang begitu solid dan ringkas, hanya 10 muka surat maksimum. Depend lah pada jurnal atau proceeding yang kamu hantar. Okay. Okay, kenapa kita nak suruh student menulis? Agak-agak kamu kenapa? Kenapa dah tulis tesis, kena pula buat buat paper, buat proceeding paper, rasa susah tak agak-agak? Siapa boleh share kenapa agaknya kita minta kamu menulis di proceeding? Untuk publishing? Untuk publish, bila dah publish tu apa manfaat yang kita dapat? Hak cipta. Hak cipta dapat pada UTHM pasal penerbit UTHM, ataupun hak cipta depend on the publisher. Value added? Ya, betul. Dia added value untuk kamu. Okay, Sebenarnya projek penulisan PSM ataupun master projek pelajar ke dalam bentuk proceeding atau jurnal adalah satu inisiatif daripada Prof. Syahir Samsir, kita punya TNCPI. Kenapa dia minta macam tu? Nanti saya nyatakan selepas ni. Yang pertama-tamanya kita nak meningkatkan budaya penulisan dan penerbitan di kalangan warga universiti. Warga universiti tu termasuklah, kalau macam pensyarah, staf akademia tadi memang dah wajib. Tapi kita nak budaya ilmu tu bukan sahaja terhad pada akademia, tapi pada student yang kita kata kat Menara Gading, kat tempat yang tinggi, yang berprestige, dan juga kepada warga universiti yang lain. Okay. Kenapa perlu ditingkatkan budaya penulisan dan penerbitan? Ini kerana adalah budaya ilmu itu dikongsi adalah satu budaya yang kita ingin kembangkan. Maksudnya kita tak nak universiti ni hanya eksklusif kepada terhad kepada dia punya warga sahaja, di dalam universiti saja, kelompoknya saja. Tapi kita nak benda itu menyumbang kepada masyarakat, komuniti dan juga menyumbang kepada industri. Okay. Itu adalah hasrat di pihak universiti. Jadinya bila kita punya hasil penyelidikan itu
dikongsi bersama pihak luar, maka hasil manfaat itu dapat dikongsi bersama dan pada masa sama dalam ranking universiti dalam MyRA terdapat juga markah di situ. Kenapa kita penting sangat nak masuk ranking ni, nak masuk MyRA ni? Okey, nak masuk ranking, nak masuk MyRA ni penting bukan kerana apa? Bila kamu minta kerja, setiap kedudukan universiti itu dilihat. Adakah universiti itu satu universiti yang pasif ataupun dia satu universiti yang aktif, sama ada dalam bidang pembelajaran dan juga dia juga aktif dalam bidang-bidang lain seperti penyelidikan, dalam bidang CSR. Maksudnya kedudukan universiti itu dilihat. That's why kenapa kita masuk ke rating tadi ya. Dan yang kedua, seperti yang kita sedia maklum, untuk staf akademik memang dia perlu untuk menulis, dan ni untuk kamu sendiri, tadi ada kawan kamu yang jawab untuk added value pada pelajar. Kalau selama ni kalau kita nak interview, masa saya interview dulu saya bawa thesis saya yang tebal tu. Okay, sebenarnya orang pun tak boleh nak baca pun. Lepas interview tu sangat ringkas dan dia nak solid kan, dia nak tu. Jadinya kita bawa tu, kalau tak bawa kita rasa tak sedap. Tapi kalau bawa tu tak tentu orang peneroga tu nak tengok kan. Jadi sekarang kita boleh bawa dalam bentuk yang lebih ringkas untuk terangkan projek kita, iaitu proceeding ataupun journal. Sama ada kamu print dan bawa ataupun kamu just klik kat situ minta. Sekarang ni interview pun ada yang ikut gimmick kan, klik dan tunjukkan ini hasil projek kamu untuk impress the interviewer. Itu adalah salah satu added value kamu. Macam mana kamu nak letak dalam resume kamu itu. Okay. Ini adalah sasaran di universiti tadilah, di mana yang kita katakan hasil pendidikan sama ada PSM atau PS nanti diterbitkan dalam mana-mana makalah ilmiah. Okey, tadi Puan Munir ada cakap proceeding dan journal. Ada siapa-siapa yang pernah ataupun jelas ke apa perbezaan antara proceeding dan journal? Ada siapa-siapa tahu dan nak berkongsi? Tak tahu. So, bagus. Yang tu jujur. Tahu kita boleh share. Okey. Dia untuk penerbitan ni dia ada beberapa peringkat. Antara peringkatnya adalah proceeding dan atas lagi adalah journal. Macam mana nak tahu hasil kita nak masuk proceeding atau journal? Okey, hasil kita nak masuk proceeding atas journal, dia bergantung kepada data yang kita ada. Kualiti data yang kita ada, kualiti analisis yang kita buat dan juga persembahan. Persembahan ni termasuklah dari segi bahasa dan dari segi susun atur kita punya hasil penyelidikan tu, kualiti dan kuantiti data kita. Jika sedikit, lebih sesuai masuk ke proceeding, kerana proceeding ni sifatnya dia sedikit, dia muka surat pun lebih sedikit berbanding journal. Tapi jika data yang kita ada tu banyak dan hasil penyelidikan kita lebih analisis kita lebih mendalam, kita boleh masuk ke journal. Okey, dia bergantung kepada data kita. Okey, di pihak FKE telah menyediakan beberapa platform untuk pelajar hantar hasil penulisan. Maksudnya sebelum kamu sebagai pelajar hanya sekadar tulis, pilih kat mana nak hantar. Tak perlu fikir, nak kat mana nak hantar, yang tu yang fikir ada penyelia kamu. Tapi untuk di pihak FKE kita sediakan beberapa platform untuk kamu hantar. Antaranya adalah Non-Scopus Index Proceeding yang kita panggil EEEE, FKE Proceeding ni, EEEE, nama pendeknya. Okay, Evolution in Electrical and Electronic Engineering. Okay, kerana sifatnya Non-Scopus Index Proceeding, maka penulisan tu tidak begitu ketat, kamu boleh tulis dan boleh hantar, submit tanpa bayaran. Okay, sekiranya data kamu banyak, kita sarankan kamu tulis dengan baik sedikit dan hantar ke JEWA.
JEWA ni Journal in Electronic and Voltage Application. Ni tarafnya journal. Yang ni proceeding tadi kan. Yang ni tarafnya journal. Untuk yang ini data kena lebih sedikit berbanding proceeding. Tetapi dia masih non-scopus. Maksudnya masih tidak berindeks scopus, tapi dia berindeks dengan MySite. Maksudnya dalam senarai jurnal Malaysia Citation Journal dah ada, dah tersenarai. Maksud saya bila dia kata dah tersenarai ni, dia dah ada dalam internet. Kamu boleh search dan cari sahaja. Okey, proceeding pun sama. Okey. Dan untuk JEWA juga, untuk data tu sekiranya kamu tidak berminat hantar JEWA, kamu kata nak hantar Scopus, penyelia kamu kata nak hantar Scopus. Jadi kamu boleh juga hantar ke Scopus Index Proceeding. Kalau FKE Proceeding adalah non-Scopus, yang ni Scopus Index Proceeding. Yang ni IEEE Scott kita untuk platform FKE lah. Tapi bila kita cerita tentang Scopus, dia telah melibatkan bayaran. Kalau non-Scopus tu tak ada bayaran, tapi bila Scopus dah melibatkan bayaran. Kerana bila ada Scopus, kita ada DOI, macam pengenalan untuk paper tu, dia punya alamat dia, benda-benda tu semua berbayar. That's why bila kita masuk Scopus, kita dah kena ada sikit bayaran dikeluarkan. Okay, biasanya kalau proceeding yang peringkat universiti ni kita bayar untuk pelajar tak mahal sangat lah, dalam ratus-ratus. Tapi dia juga boleh menjangkau ribuan jika kamu ingin menerbitkan, ingin menulis dan diterbitkan di proceeding luar bertaraf Scopus. Okay, dan atas sekali adalah Icon 3E yang ni untuk Scopus Index Journal. Okay, ini proceeding yang kita anjurkan. Okay, the selected paper will be published in Scopus Index Journal. Okay, siapa yang hantar dia publish pada Scopus Index Proceeding. Tapi selected will be published dekat Scopus Index Journal. Maksudnya yang ni lebih mahal lah. Lebih mahal dari segi kos, tapi lagi satu, data dan kualitinya kena lebih banyak. Okay, sekejap lagi bahagian yang ketiga saya tunjukkan macam mana perbezaan data yang kita boleh hantar ke proceeding dan data yang kita boleh hantar ke journal. Okay. Okay, setakat ni okey ke? Faham tak apa yang saya sampaikan? Suaranya bergema, tak dengar, faham ke tak? Doktor, Ya, dekat chat ada orang tanya kenapa bahasa Melayu. kenapa bahasa Melayu? Tajuk dia pun memang bahasa Melayu kan? Tak, Kenapa saya nak rasa cakap yang tanya tu international student. international Ada international. Pasal saya dimaklumkan oleh Dr. Ubay, pada batch ni tak ada pelajar international. Okey, kalau macam tu kita buat dua bahasa lah, dua bahasa. Kerana kita nak, sasaran utama kita pelajar. Kalau ada international masuk tu mungkin lecturer kot. Okay? Okay, so this is our platform for FKE publication. Okay. Tadi saya dah terangkan, as I mentioned, there are 4 platform. The first one is for non-Scopus Index Proceeding, EEEE. Okay, the higher level is JEWA, non-Scopus Index Journal. And if you have budget and also you have enough data, you can publish in the Scopus Index Proceeding and also in the Scopus Index Journal. Okay. Okay. This is the type of the proceeding or publication. Ini jenis-jenis penerbitan. Okay, tadi saya cerita tentang jenis Scopus. Okay. Dan ada juga journal MySite. Ada journal. Kalau kamu tengok, ni dia punya level ni, ini yang paling bawah. Terbitan lain penerbitan. Ada publication such as in a newspaper or magazine. And then, ini adalah, this one is a module, learning module. Okay. Such as analog learning module or C learning module. And upper level is the consultation report. Consultation, industrial and technical report. Okay. So we focus on the non-Scopus proceeding non-Scopus. And also the Scopus proceeding Scopus. And the upper level is non-Scopus journal, MySite journal, Scopus journal, and WOS, Web of Science journal.
Okay, yang ni level-level yang kita nak tengok proceeding dan journal. Okay. MySite ni non-Scopus adalah jurnal yang tidak diindeks oleh Scopus tapi dia diindeks oleh badan perindeks lain seperti Google Scholar. Manakala MySite selain daripada Google Scholar dia juga telah diindeks oleh Malaysian Citation Index. Itu bezanya antara dua ni. Okay. Okay, this is the example of the journal indexing body. We have a lot of journal indexing body here, but not all the indexing body are acknowledged. Kita tak semua yang kita iktiraf lah untuk rating di Malaysia. Rating di Malaysia kita guna MyRA. Okay, for the MyRA rating, we acknowledge the Scopus. The Scopus will be publish the report in the SJR, Schimago Journal and Country Rank. Yang ni dia punya indexing, yang ni dia punya report dia. Kat mana dia tu. Yang paling tinggi tadi WOS tu adalah Web of Science and dia punya report keluar dekat Clarivate Analytics. Okay, yang ni report dia. Yang untuk MySite, Malaysia Citation Index, yang ni dia punya logonya. Sekiranya kamu pergi ke sesuatu jurnal dekat dia punya front page tu, dia akan tulis apa indeks yang telah dia dapat. Okey? Apa indeks yang telah dia dapat. Dan lain-lain ni kita kata others non-Scopus index. Dia berindeks tapi bukan Scopus yang kita ambil kira. Kita ambil kira sebagai non-Scopus. Maksudnya ada markah tapi tidak sama dengan Scopus. Okay, kenapa kita beza-bezakan indeks ni? Why we differentiate the index level? Okay, index ni adalah database. Index is referred as a database of scientific journal that have a good track record. Okay, dia mengumpulkan jurnal-jurnal yang berkualiti lah. Kualiti dia depend on the indexing body. Okay, so kenapa kita nak publish, why we want to publish to index journal is for the visibility. Okay, ini tujuan utama kita, visibility. Bila ramai student UiTM yang publish di luar, kita tahu, oh student UiTM ni dia buat projek penyelidikan yang berkualiti. Ada seorang pelajar, dia tunjukkan projek dia, ada orang baca dia punya paper, dia tunjuk projek dia, ada 2 syarikat berminat untuk bekerjasama dengan dia. Okay, sekarang dia sambung master, tapi pada masa sama dia dapat part-time job untuk projek dia juga. Dia kira pelajar bekerja lah. Jadinya that's why visibility tu penting bagi kamu dalam kamu nak cari kerja. Okay. Okey, yang ni yang saya dapat, tapi kita jawatan kuasa PSM dimaklumkan tengah menilai dan sama ada dia akan dimasukkan untuk PSM evaluation, tapi di pihak kami EEEE kami telah dimaklumkan bahawa para pelajar memang wajib untuk menghantar bagi batch ini dan seterusnya. Cuma dari segi pihak PSM bagaimana mereka nak slot in dalam assessment, yang itu akan dimaklumkan kepada pelajar kemudian. Okey. Okey. Jadi pada hari ini kita nak tengok untuk bagaimana kamu nak transfer, how you want to convert your thesis to the EEEE proceeding. Okey, yang tu yang kita nak fokuskan. Okey. Okay, this is the advertisement for the EEEE. Kita telah keluarkan isu kedua pada April yang lepas. Barulah sekarang bulan Jun kan, pada 2 bulan lepas sebelum raya tu kita selesaikan untuk isu kedua. Jadinya pada Oktober ini kita akan publish isu ketiga, volume 3 number 2.
Okay, isu ketiga. So we are pleased to invite all academician. Dia hantarlah to submit the student project, unpublished student project, either master project, FYP, IDP or EDP. Okay. The publication date is October 2021. Okay, yang ni dia punya link untuk submission. Okay, yang ni dia front page website evaluation in electrical and electronic engineering. Kalau kamu type EEEE UTHM di Google memang akan keluar ni, just click. Okay, ni current issue lah, volume 2 number 1 2021. Ni salah satu karya, apa ni, salah satu paper daripada senior kamu, Haslinda Mazlan. Okay. Yang tepi ni, yang tepi tadi tu kita tunjuk, yang ni adalah indeks dia. EEE ni kalau kamu cari kat Google Scholar dah ada. Kamu pergi Google Scholar, kamu type simulation and characterization of micro dilution chip, ada, dah keluar dah kat Google Scholar. Okay. Kita juga telah register dekat Malaysia Citation Center dan Conference. Akan datang kita berusaha untuk diindeks oleh MySite. Okay. Prosesnya bila kita buat satu-satu journal atau proceeding, kita tak boleh simply kata, oh kita nak Scopus, tak. Penilaian untuk diindeks tu akan maksudnya dia ada proses dia. Okay. Kamu batch pertama hantar, dinilai. Lepas tu batch kedua. Jadinya bila kita nak diindeks oleh sesuatu body, indexing body, dia akan tengok pada consistency. Adakah konsisten kita publish dan kualiti manuskrip yang tu. Dan manuskrip itu tidak hanya dihantar oleh pelajar. Kalau macam EEE tidak hanya dihantar oleh pelajar THM tapi juga dihantar oleh pelajar-pelajar daripada IPTA, IPTS di luar juga. Okay, jadinya benda-benda itu diambil kira. That's why bukan kita tak nak terus pergi Scopus. Satu, kita tak nak bebankan penyelia dan pelajar untuk bayar kalau dah publish. Tapi dia ada proses. Ini baru isu kedua. Dan proses untuk dapatkan Scopus, minimum untuk dapatkan Scopus adalah 2 tahun. Okay, kerana dia akan melalui penilaian dari segi yang saya sebutkan tadi itulah. Okay, ini adalah template EEEE. Okay, template ni kalau kamu masuk tadi website EEE, kamu ada satu link untuk ke template-nya. Okay, saya tunjukkan template dia. Okay, boleh nampak ke template ni? Boleh Doktor. Nampak template dia? Nampak yang first ni article title, double dot, article subtitle. Nampak? Nampak. Okay, nampak. Okay, kalau kamu nampak, yang ni lah template je. Maksudnya kamu masukkan kamu punya penulisan tu. Okay. You put your writing in the template. First author, second author. Ni saya tunjuk secara lalu lah. Okay. How to put the equation. This for the result and discussion, we have table and figures. Loading, Doktor. Loading. Dokumen dia Loading tak nampak lah. Tak nampak Dia tu tak nampak. cover page Dia hanya yang tadi tu je, front page of the EEE tu saja. Okay, sekejap. Kejap ya. Nampak dah? Okey. Okay. Yang ni template dia. Template ni boleh dapat dekat website EEEE lah. Okay. Nanti ke saya kamu nak slot in. Jadi hari ni kita nak tengok macam mana kamu nak transfer thesis kamu tu ke template ni. Maximum pages adalah 10 pages. The maximum pages is 10. Okay. Dia ada starting with the ni affiliation, author introduction, ni project introduction, this one material and method. Dia ada dia punya sequence dia, result and discussion, and the last one is the conclusion. Okay. Lepas tu ada reference lah. Okay, macam mana kita nak tu kita tengok sekejap lagi.
Okay. So kita pergi ke bahagian awal ni. Yang first sekali. Masing-masing boleh tengok. Boleh nampak? Puan Mun boleh nampak ke? Artikel, title, bahagian awal. Boleh, boleh. Okay. Okay, sambil saya bentangkan ni, siapa-siapa nak tanya, nak interrupt untuk tanya boleh Pasal kita nak student faham sebenarnya. Kalau nak tanya kat hujung pun boleh, tapi nak tanya sepanjang sesi saya bagi penerangan ni pun boleh. Okay. Okay, this is the early stage, early part of the EEEE. Okay. We have 3 main point that student need to be put in the template. Dia ada 3 bahagian penting yang pelajar kena isi. Pelajar dan penyelia lah kena check. Okay, bahagian lain ni tak payah diusik. Yang ni bahagian editorial board. Yang ni kita yang akan buat. DOI, atas ni front page tak payah. Apa yang pelajar perlu masukkan adalah nombor 1, 2 dan 3. The article title, the author name and the author affiliation. 3 part. Okay. Macam mana nak masuk? 1, 2, 3. Kita bagi contoh. Okay. Yang ni the first case. Ni tajuknya Performance Comparison of Monocrystalline PV Module Using Floating and Non-Floating Method. Okay, ni tajuk. This one is article title. Tak perlu tulis depan tu article title Performance Comparison. Tak perlu. Terus tulis Performance Comparison. Article title tu buang. Okay. Ini contoh 2 pengarang. Muhammad Azri, Muhammad Ilyas is the student and the supervisor is Dr. Sheikh Zaharul. Okay. Contohnya Nombor 1 title, nombor 2 author. Nama yang pertama adalah nama pelajar. Pelajar yang buat kerja. Okay. Nama yang kedua adalah nama supervisor. Supervisor yang ada authority terhadap kerja pelajar. Dia yang akan menyemak. Dan pada nama supervisor, kita letak star. Kenapa star? Star ni kat sini dia tulis. Corresponding author designation. Kita letak star pada supervisor kerana jika ada sebarang pertanyaan, bila dah publish dan jika ada sebarang pertanyaan, supervisor yang perlu bertanggungjawab menjawab sebarang pertanyaan terhadap projek yang telah, paper yang telah dipublish tersebut lah. Okay. Sekiranya dia memerlukan pembantuan pelajar, dia akan kontak pelajar. Jadi orang luar nak kontak, dia akan kontak pada corresponding author. That's why the corresponding author should be the supervisor, not the student. Okay. The person that have a authority. Okay. Yang bawah ni adalah affiliation. Kat sini kita tulis nombor 1 kan. Jadi affiliationnya Department of Electrical Engineering, kita tulislah alamat. Hanya alamat, bukan nama hanya alamat. Okay. 1, 2, 3. Yang student kena tulis. Ini contoh 1, 2 pengarang. Contoh 2, yang ni kalau kita ada lebih daripada 2 pengarang. Jika kita ada lebih daripada 2 pengarang, the first name is same. The first name must be the student. Yang siapa yang buat projek lah. Dalam kes ni, yang buat projek Muhammad Haris, dia letak kat nombor 1. Okay. The second one is Dr. Mahyuzi. Dr. Mahyuzi dia punya supervisor, jadi nombor 2. Okay. Dan lain-lain tu, co-author lain, the other co-author will be placed in the third and so on. Kita tak bawah-bawah. Yang pertama memang nama student, yang kedua nama supervisor. Dan nampak juga kat sini kita star dia punya supervisor. So, walaupun nama banyak, kita tahu the authority person for this paper is Dr. Mahyuzi Jenar. Okay. Kat mana star tu sangat penting bagi paper proceeding ataupun journal. Okay. Yang ni contoh 3, lebih daripada 2 pengarang dan lebih daripada 2 affiliation. Okay, kalau tadi semua ada 1, kita perlu letak Department of Electrical ataupun Electronic Engineering, alamat kita lah kan. Ni kalau kita ada lebih daripada 2 affiliation. Okay, untuk kes ni. Pelajar tersebut adalah Nur Amin Fitri, dia letak kat nombor 1. Tapi untuk ni, supervisor dia, Puan Zarina, dia letak corresponding author 2 orang. Nur Amin Fitri dan Madam Zarina. 2 star. Dan kat Madam Zarina ada 1,2,4. Meaning that Madam Zarina affiliate dengan 3
alamat. Nombor 1 FKE, nombor 2 IoT Focus Group, nombor 4 Min Research Center. Okey, yang ni kalau kita nak tulis banyak-banyak. Okey. Okey, untuk kes ni, untuk EEEE kita benarkan sehingga 2 orang menjadi corresponding author. Tapi sekiranya supervisor dia tak nak dia tak nak pihak luar terus berhubungan student, dia takut student tersalah jawab, dia boleh letakkan hanya dia saja corresponding author. Pasal bila kita deal dengan pihak luar ni, dia ada benda-benda yang kita patut cakap, ada benda-benda yang sebenarnya kita confidential. That's why kita letak pada supervisor. Okay. Tapi untuk kebanyakan jurnal di luar, dia tidak benarkan lebih daripada 2. Hanya seorang saja corresponding author. Kita tak boleh letak 2 orang, kita hanya letak seorang. Dia nak ada yang seorang saja yang boleh jadi corresponding author. Okay, so ini adalah contoh-contoh untuk bahagian awal ni. Saya juga bawakan contoh bagaimana tidak patut buat. Ini adalah kesalahan. Okay, ni saya dah kita hitamkan bahagian-bahagian yang sensitif. Tapi kita nak cakap, ini author 1. Author 1, dia letak nama dia, bin apa bapak dia. Lepas tu ni nombor 1 dan nama supervisor dia. Okey, untuk pengetahuan kamu, bila kita letak nama, kita tak payah letak bin-bin tu. Contoh nama saya, Malia binti Morsin. Dalam paper kita hanya letak Malia Morsin. Okey? Kenapa kita tak letak bin tu? Pasal bila kita nak cite, bila orang nak cite paper kita, bin tu jadi confused. Kalau orang kat luar, orang putih lah, lagilah dia kata bin ni nama ke apa? Padahal bin ni kita punya, nak cakap kita ni anak kepada bapak kita kan. Tapi dia tak dapat, dia confuse benda tu. Jadi kita remove kataan bin binti ni. Okay? Hanya letak nama kita sahaja. Yang kedua, supervisor kamu. Walaupun supervisor kamu tu ada profesor, ada IR, ada doktor, jangan letak semasa kat author ni. Letak nama saja. Kalau kamu tengok yang tadi tu, kan kita letak nama je. Kita tak ada letak Dr. Arifuddin Joret. Tak, kita hanya letak Arifuddin Joret. Okay, salutation dia, title dia, kita dah remove. Okay, kat sini kita hanya letak nama. That's why bila kita letak star tu, orang akan faham, oh yang ni supervisor dia. Dia bukan profesor. Kalau orang nak communicate, nanti dia address lah. Profesor apa-apa ke. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, kat affiliation tu, jangan letak nama author tu balik. Ni dia letak, katakan nama sini Abu bin Ahmad. Kat sini dia letak Abu bin Ahmad, nama dia. Okay. Tak perlu. Kita nak letak address sahaja, alamat sahaja. Dan jangan letak alamat rumah. Kita letak official address kita. Sekiranya kita telah bekerja, kita boleh letak kat sini. Katakan kita kerja kat Intel lah. Tulislah Department of Software Engineering Intel Malaysia. Boleh, tak ada masalah. Jangan letak, ini dia letak alamat rumah kan. Jangan letak alamat rumah. Kita tak nak tahu rumah kamu kat mana, bahaya. Nanti ada stalker. Kita hanya nak tahu official address. Kalau kamu belum bekerja, letak sahaja Department of Electrical Engineering, Faculty of Electrical and Engineering, UTHM. Maksudnya letak alamat kampus. Okay, yang ni faham? Faham, Doktor. Faham, okay. Itu satu Pasal yang ni bukan seorang buat, ramai buat. Tu yang kita kata mungkin supervisor tak sempat check. Pasal supervisor dia banyak kerja luar outstation kan. Tapi saya maklumkan kepada pelajar awal-awal. Jangan buat benda ni Okay, so kita pergi ke, we go to the second part which is abstract and keyword. Okay, abstract and keyword. Ni kat template ni saya ambil. So dekat abstract and keyword ada 7 key point that need to be inserted in your abstract. First, introduction of your research background. The second one is the problem statement. Then main objective and scope. The third one is the methodology. The fourth one, the fifth, the key finding, your result. The sixth point is the discussion. And the last one is the suggestion. Okay, for the keyword, we need 3 to 5 keyword. Kena ada 3 hingga 5. 2 terlampau sedikit, tak boleh. Minimum 3, paling banyak 5. Ada juga proceeding atau jurnal benarkan 6.
Okay, 6 tu dah maksimum lah. Kalau keyword tu kita nak tahu apa benda yang penting, kita nak cari kamu punya projek. Contohnya projek kamu buat solar cell. Benda yang penting adalah kita type PV solar cell. Itu kamu punya keyword. Okay. Keyword tak boleh panjang-panjang lah. Okay, kita tengok contoh. Ini contoh satu. Ini saya ambil adalah pelajar Puan Munirah. Bagus dia punya abstraknya. Okay, kat abstraknya yang ni diterangkan. Nombor satu ni background ada. Dan ni dia terangkan kenapa dia nak buat. Pasal dia nak guidance for the student, for the children. Jadi dia baca Quran tu betul-betul lah. Okay, so apa yang dia punya solution? 3, dia buat automatic tajwid checking system. Apa metodologinya? Ni metodologinya yang sini. Concept of voice recognition. Apa finding dia? Ni finding dia ni. Dia ada tulis. Okay, ni summary. Tapi untuk abstract ni dia tak ada suggestion. Kalau suggestion tu bagus dimasukkan. Kalau tak masukkan kita terima juga. Okay. Ni dia punya keywords. Ada 3. Okay. Yang ni adalah contoh kedua. Yang ni kita ambil daripada Dr. Audrey student dia. Untuk Dr. Audrey ni dia ada 7 elemen yang dinyatakan. Dan dia ada ni. Dia ada suggestion juga. For possible it includes apa yang dia suggest. Maksudnya benda-benda ni adalah. Okay. Tapi macam tadi kan kita kata kena ada objektif dan skop. Dia tak kata objektif 1, 2, 3 tak. Dia summarize the objective and put in a solid sentence. Okay. Dia summarize. Dia dalam bentuk satu perenggan. One paragraph only. Okay. To extract and keywords. Untuk extract and keywords ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Saya tanya. Kalau kamu ambil extract di thesis boleh ke? Terus transfer dari extract thesis to the proceeding abstract. Boleh ke tak? Sama je. Tak dapat. Apa dia? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Nanti apa tu? Dikira plagiarism Oh, bagus juga yang tu. Kalau boleh tukarlah ayat dia kan supaya tak sama dari segi arrangement, sentence arrangement tu, susunan ayat tu tak sama. Okay. Yang keduanya, kadang-kadang dekat thesis kamu tu, abstract kamu tulis, this thesis present apa. Jadinya benda tu dah salah dari segi penerangan tu. Tapi dari segi content abstract thesis boleh dimasukkan. Memang apa yang ada kat thesis tu adalah sama dengan apa yang kita nak cerita dalam abstract kita. Okay, boleh dengan sedikit modification. Okay, jadi tak susah sangat. Kamu ambil abstract kamu modify sikit, masukkan dalam abstract proceeding. Okay, yang ni introduction. Tadi early part kita dah tu, abstract dah, ni introduction. Okay. Ini dia punya format lah, A4 size, font 11, spacing dia. Tapi apa yang patut ada kat introduction adalah introduction should describe general information on the subject matter area of study. Okay, biasanya introduction ni dia dalam 3 hingga 5 perenggan sahaja. Tak banyak-banyak lah. Ini kalau dekat thesis mungkin kamu sampai ada yang sampai 5 muka surat. Tapi untuk paper kita hanya 3 hingga 5 perenggan sahaja. Okay? Okay. Kita ada introduction tapi kita tak ada LR dalam paper, dalam proceeding atau journal kita. Kat mana kita letak LR tu? Literature review. Ini soalan ni. Ada siapa boleh jawab? LR kita nak letak ke tak? Should we put our LR in our paper? Tak perlu. Kenapa? Tak pasti tapi tak perlu. Tak pernah tengok. Okay, jawapannya mungkin perlu, mungkin tak. Tapi kat introduction, kamu boleh ambil introduction di thesis, kamu modify sikit, masukkan dalam sini. Tapi untuk LR boleh dimasukkan, tapi dia punya summarize
Kan kamu bila kamu buat LR tu, lepas tu nanti kamu ada kamu buat summarize kan, comparison dengan previous project. Yang tu perlu dimasukkan. Kenapa kamu nak buat ni? Orang lain pernah buat tak? Yang tu masukkan dalam introduction. Tapi kita tak namakan LR lah, kita buatlah sama ada kita buat subheading ataupun kita masukkan dalam satu perenggan untuk menerangkan pembandingan antara projek kamu dengan projek orang lain. Okay? Hanya summary dia. Bukan kita masukkan LR satu tu dalam kita punya introduction, kita hanya masuk summary dia. Kita memang nak tengok pembandingan projek kamu dengan orang lain. Itu penting dalam introduction. Okay, ni elakkan. Dalam introduction, kita cakap tadi nak cerita tentang background, nak cerita objektif kenapa kamu nak buat projek ni. Tapi jangan masukkan dalam kamu punya introduction tu, subheading dia objektif. The objective of the project, ini bukan thesis ya, ini paper. Kamu kena tulis dalam sentence, dalam ayat. Kalau kamu nak tulis objektif kamu kat pengakhir, kamu boleh tulis in this project, the monitoring system that manage the quality of output will be was designed. Kamu boleh tulis lah. Okay. Summary apa ni? Ubahkan kamu punya objektif ni dalam bentuk perenggan. Okay. Jadi tak adalah dalam paper memang tak ada. Tak ada 1.2, 1, 2, 3 objektif apa ni tak ada. Kita memang buat dalam bentuk perenggan. Ini kat introduction Okay. Okay. So introduction dah selesai. Ada soalan? Tak ada. Okay, kita pergi ke metodologi. Okay. Jadi kita dah pergi first part dah pergi, the abstract and keyword dah pergi. Then we go to introduction dah juga. Sekarang kita tengok metodologi. Punya metodologi. Okay, ini saya ambil dari template. Apa yang perlu ada kat metodologi? Okay, the metodology should specify your material, equipment and other resources that used in the current study. Apa yang kamu gunakan dalam kamu punya research. Okay, kamu boleh juga tulis flowchart ataupun algorithm dan kamu also can explain the scope and limitation of your method. Okay, dan juga equation utama yang kamu gunakan dalam projek kamu. Boleh diterangkan dalam metodologi. Yang ni saya tunjukkan contoh. Contoh satu. Okay. Contoh satu, paper ni. Dia tulis nombor 2, metodologi digantikan dengan material and methods. Samalah metodologi. Kita boleh tulis sama ada material and experiment, material and method. Depend on your research. Okay, dan ni ditulis material and method. Okay. Kat sini yang ni dia tulis phase sequence for the project. Apa yang perlu dibuat. Satu, dia buat apa, dia buat dalam bentuk table. Dia tulis figure 1. Okay. Yang ni dia punya basic circuit dia yang akan digunakan untuk projek ini. Yang ni diterangkan apa method yang digunakan. Dia gunakan software Console Multiphysics version 5.5. Ni software yang digunakan. Console Multiphysics. Okay. Yang ni step yang akan dibuat dalam projek ni. Yang ni deep or micro diluter channel for each design dia, satu micro. Maksudnya the basic specification for that project will be explained in the methodology. Ni contoh 2. Okay, contoh 2 dia terangkan yang ni block diagram untuk propose system dia. Okay. Yang ni dia buat flowchart. Flowchart ni adalah flowchart door locking system. Flowchart projek tu sendiri. Dia bukan catat alih susunan thesis, dia flowchart projek tu sendiri. Okay. Ni contoh 3 kalau dia buat eksperimen. 2.1 eksperimen. Dia terangkan apa bahan yang digunakan. Goal ni dia terangkan lah. Dia cerita semua bahan ini obtained from Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA. Okay. Dia cerita, dia list out all the material that used. Yang ni dia list out dari mana dia dapat. Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA. Kenapa kita nak list out semua ni
dan detail dia kat mana kita beli, dari syarikat apa, kat mana negara dia, brand dia, apa semua kita nak cerita. Kerana kita nak apabila orang lain baca paper kita, dia nak ulang kita punya projek, dia boleh dapat benda yang sama. Maksudnya the repeatability of the project will be proven. That's why kita kena listkan macam ni. Kalau yang ni 2.2 ni saya skip, saya terus pergi ke 2.3 characterization. Kita guna equipment apa untuk characterize pun kita cakap. SRD dari Pananalytical Netherlands, ni dia punya brand, yang ni dia punya negara yang buat. Kalau UWIS daripada Sheikh Mazou, brand dia UWIS 1800 ni, negara yang buatnya Japan. Memang kita kena cerita supaya bila orang nak ulang kita punya eksperimen atau nak ulang kita punya project simulation, dia tahu kita buat apa. Okay. Okay, yang ni jangan ditulis dalam metodologi. Tadi kita kata kamu guna konsol, tapi dalam metodologi tak perlu letak logo konsol tu. Kita tak nak tahu logo je, kita nak tahu apa software yang digunakan sahaja. Okay. Yang ni tak payah letak logo ni. Tulis saja kamu buat MATLAB version berapa. Okay. Yang kedua, tu yang saya kata flowchart tu letak flowchart project, bukan flowchart thesis kamu daripada FYP. Yang ni tak payah letak. Kita tak nak tahu. Kita nak tahu tentang projek kamu sahaja. Yang ketiga, tadi saya kata guna goal semua tu. Gambar goal ni tak payah. Gambar ni tak penting. Kamu bukan buat goal ni, kamu beli je. That's why kita nak tahu kamu punya apa material kamu, kat mana kamu beli. Itu je kita nak tahu. Kita tak nak tengok dia punya ni. Yang ni pandai-pandai lah orang yang nak buat eksperimen tu, dia sendiri cari. Equipment pun yang equipment sedia ada, tak payah tunjuk dalam paper. Okay. Equipment ni, oven ni, ultrasonic bath ni bukan kita yang buat. Kita guna je untuk bersihkan kita punya sampel. Yang kita nak tunjuk adalah hasil kerja kita, bukan orang yang buat. Kalau kita just guna, kita mention je kita guna apa. Kita tak payah tunjuk gambar ke apa. Okay, itu metodologi. Untuk metodologi ada soalan? Doktor. Tak ada, betul. Tak ada. Okay, clear Yang ni saya tunjuk contoh-contoh nyata kawan-kawan kamu, senior-senior kamu buat. Lepas ni saya tak nak tengoklah paper tu ada gambar MATLAB logo ke, ada gambar konsol logo ke, tak nak dah lah. Kita beritahu je kamu guna software apa, version berapa. Kalau boleh memang ada sampai negara pengeluar software tersebut. Okay? Saya nak tanya. Ya. Perlu ke kita letak sekali kita punya circuit? Okay. Circuit yang kita buat tu. Kalau kamu rasa kamu nak share circuit kamu, boleh kamu letak, tak ada masalah. Tapi ini kamu bincang dengan supervisor. Kalau supervisor nak gunakan, dia nak mohon circuit tu, nanti dia akan mohon copyright. Jadi instead of kamu bagi satu circuit real picture of circuit, kamu buat dalam bentuk block diagram. Pasal mungkin supervisor kamu nanti nak minta copyright ke, dia nak hantar innovation ke. Okay, dia ada dia punya plan sendiri. Yang tu kena discuss dengan supervisor. Okay, faham. Terima kasih, Doktor. Sama. Kalau kamu nak letak simulation kat proses pun boleh juga. Tapi confidential of your project, you need to discuss with your supervisor. That's why kalau kamu tengok tadi macam yang first tadi, dia hanya letak block diagram. Result tak ada masalah kongsi, tapi method tu ada orang dia kongsi dengan cara yang masih menjaga kerahsiaan projek dia lah. Pasal mungkin dia ada plan lain kan. Okay, jap. Okay, so then kita pergi ke result and discussion. Dekat nak habis lah ni. For the result and discussion, what you need to put in your result and discussion is, okay, before this, result and discussion, we have two parts. First, the result, and the second, the analysis of your result. Keputusan dan analisis. Macam thesis juga. Kamu ada keputusan, kamu dah buat-buat, contohnya buat lita lampu cahaya, lampu tak cahaya, kamu dah tunjuk semua tu. Tapi itu keputusan, result.
kamu kena ada analysis. Analysis is the other part. Okay. Kalau kamu tunjuk result je tak ada analisis, tu yang kita kata tak cukup untuk paper. Kita bukan nak tahu result sahaja, kita nak tengok macam mana kamu, how you interpret your result. Macam mana kamu analisis dia. Okay. So for result and discussion, it will present data and analysis of the study. Data apa yang dia nak? Based on stated objective, chronological timeline, different case grouping, experiment configuration and any logical order. Macam mana kita nak present? Boleh dalam bentuk table, figure, chart, diagram and other suitable format. Raw data is not suggested to be put in your result and discussion. Raw data kalau kamu nak tunjuk juga orang, masuk dalam appendix. Pasal raw data ni panjang, terutama siapa yang buat coding kan, bergelai-gelai, tak perlu. Masukkan saja main coding kalau kamu nak beritahu kat orang. Okay. Okay, yang ni discussion. Tadi result, ini discussion. Okay, discussion boleh kamu present dalam bentuk table macam ni. Table ni dia punya font 10 lah. Kalau tadi semua sekali font 11, tapi for table and caption dia 10. Okay, yang ni figure. Okay, kalau kamu perasan, table dia macam thesis juga. Kita letak caption dulu baru table. Jadi kita terangkan dulu table 1, terangkan apa? Table 1 present the data, ini. Terangkan dulu baru letak table-nya. Untuk figure pun sama. Terangkan dulu, baru letak figure-nya. Lepas tu boleh sambung lagi. Okay. Figure letak kat bahagian bawah. Table letak atas, figure letak bawah. Okay, ini kita tengok contoh satu result and discussion. Okay, yang ni result and discussion, yang ni dia cerita secara general. Apakah result yang dia nak cerita? Okay, result that important to other study, analyze, dia nak cerita pasal apa ni? Calculating WSM, WSMP, WSMQ. So ini jadual dia. Ni result dia, ni result. Ni discussion dia lah, dia dah plot dalam graf. Dia nampak dia punya trend ni almost linear kat sini. Tapi yang ni tak berapa linear lah kalau dia nak plot kan. Kalau macam saya, berapa R dia pun kita boleh, itulah analisis, itu analisis ni. Okay, ni contoh 2. Selain table and graph, boleh juga kamu masukkan kat result, ini GUI propose system. GUI yang kamu buat, ini yang kamu buat moving vehicle speed. Kalau tekan ni keluar apa? Yang ni yang kamu buat. Paper and journal just present what you have done. Kamu nak cerita yang kamu buat, bukan yang orang lain buat. Orang lain buat tu kita tak nak tahu. Kamu boleh cerita secara general saja. Apa orang tu buat, kita cite dalam reference. Tapi orang nak tahu apa yang kamu buat. Okay, ini contoh gambar UI. Ni contoh coding. Coding kamu banyak, tapi kamu nak kata ni main coding kamu kan, database utama. Yang ni database utama kamu. Yang tu kamu snapshot, kamu masuk sebagai figure. Okay. Hanya main coding and main database will be include in your result and discussion. Ini contoh-contohnya. Okay, kat sini saya nak tunjuk dari segi research saya lah. Macam mana, apa yang membezakan saya masuk ke proceeding ke, masuk ke journal ke. Tapi ni salah satu, nama dia result. Result tu ada S kan. So dia ada banyak data. Ni salah satu data yang jadi consideration saya bila saya nak publish journal. Saya punya main finding adalah FSM image. Apa ni, gambar daripada FSM. Apa ni, gambar ni lah. Morphology of the nanoparticle. Dalam kes ni saya nanoparticle. Okey, untuk yang ni gold nanospherical. Gold nanospherical ni adalah basic shape for the gold. Dia basic. Dan saya buat kajian ni tentang seeding process. Kalau kita ubah masa pembenihan dia, macam mana bentuk dia. Dan ni daripada dia bulat-bulat, last dia banyak dan berangkai-rangkai. Tapi data ni hanya cukup untuk saya publish ke conference. Okay, kerana gold nanoparticle, gold nanospherical orang dah buat. Saya just vary the process parameter. Okay, dia tak ada novelty. Tapi kita ada kajian lanjut. Okay, yang ni juga gold nanoplate,
tak ramai buat. Tapi saya tetap publish di conference. Kenapa? Kerana walaupun saya dapat gold nanoplate, gold nanoplate ni tak ramai, kiranya kajian tentang gold nanoplate sangat sedikit. Novelty ada, tapi saya tak dapat uniform. Saya tak dapat seragam. Tengok, saya dapat nanoplate tapi macam-macam bentuk. Jadi hasil novelty ada, tapi kualiti hasil tu kurang. Jadi kita hantar kepada conference sahaja. Okay, prosedur engineering. Tapi conference yang saya pilih masih Elsevier. Yang ni ITPE ITPE Explorer publisher tu. Okay. Yang ni saya hantar ke Scopus Journal. Kalau tadi proceeding kan, Scopus proceeding. Yang ni saya hantar ke Scopus Journal. Okay, untuk yang saya hantar ke Scopus Journal, yang ni MetaX, kajian yang sama, nanoplate, tapi kita buat analisis, kita detailkan how many particle in the triangular form, how many particle in the hexagon form. Kita detailkan sampai macam tu. Jadinya kita rasa analisis dia cukup untuk kita hantar ke jurnal, Scopus Journal. Begitu juga gold nano rice. Bentuk rice ni orang belum jumpa lagi. Novelty ada. Okay, tapi analisis tu kita tak cukup kerana masa tu ada kekangan alat. Jadi kita nak cepat publication, kita hantar ke Scopus Journal dia. Kalau kita lanjutkan lagi, mungkin akan boleh ke ISI. Okay, yang ni untuk Scopus Journal. Untuk yang ni, saya hantar ke WOS Journal, ISI Journal. Kan tadi kalau saya tunjuk ranking tu yang bawah sekali newspaper, atas sekali WOS Journal kan. Yang ni data yang saya hantar untuk publish ke ISI Journal. Okay, kalau yang ni gold nano roots. Saya dapat gold nano roots, dia bukan bentuk yang yang susah lah untuk dapat. Tapi bila kita buat, kita dapat hampir seragam. Jadi kita kata, oh result ni dah cukup baik. Kita analisis lain yang ni kita tengok result dulu. Cukup baik, kita cuba hantar ke ISI Journal dan diterima kat Plasmonic. Okay, dia bukan hanya dapat bentuk yang susah orang nak dapat, tapi dia juga seragam. Yang ni kita dapat ke Q1 Journal of Physics and Chemistry Solid. Q2 kita bincang yang ni guna FSM. Yang ni kita bincang hingga ke atom layer. Maksudnya pembincangan tu sangat mendalam. Bila pembincangan sangat mendalam, kita rasa oh yang ni cukup untuk kita hantar ke ISI. Kita cuba nasib hantar ke ISI dan diterima. Itu yang kita kata, nak putuskan hasil penyiakan kita hantar ke mana depend on your data, the quality of your data, the quality of your analysis and the performance of your writing. Okay, yang tu yang kita putuskan kita nak hantar ke mana. Okay, ni dah lastly ya. Okay, so ni dah sampai hujung ke conclusion. Kita dah ada first tu, kita ada author and the affiliation. So the second part we have abstract and keyword. Then we have introduction. Yang ni mesti ada dalam paper. Then we have methodology. Lepas tu ada result and discussion. And the last part is the conclusion. What you should put in your conclusion is the 4 main point, which are first, dia punya summary of your finding. Summary. Kemudian kamu restate, kamu nyatakan semula apa key point daripada result yang kamu dapat. Kamu dapat linear ke kalau ada graph. Okay, dan discussion about the data. And also kat sini kita kena ada some suggestion. Kamu dah dapat ni, oh sebenarnya kenapa saya tak dapat macam ni? Suggest akan datang kena buat apa. Okay, ni contoh Contoh, propose working system, apa yang dia berjaya, allow access to authorized user. Okay, ni dia punya summary dia. Okay, key finding dia boleh retrieve existing user in real time to key finding dia. Okay, yang ni dia punya analisis. Okay, dan dia punya suggestion, dia kata ada limitation. Identity of guest cannot made instantly through the locking system. Jadinya ini dia punya limitation. Jadi dia suggest apa akan datang. Contoh satu. Contoh dua, yang ni. Yang ni dia buat dalam sequence lah. Microdolution ni successfully develop. Analisis dia capable untuk generating various potential dilution. Okay. Yang ni dia punya data analysis. Yang ni dia punya suggestion. Therefore, further research
research with various form of design can be done to improve. Kenapa dia cadangkan ni? Nak improve level accuracy data. Okay, ni cukup ni. Untuk yang ni cukup 4 dalam sekuen untuk kamu nampak lebih jelas. Okay. Dan last sekali kita buat acknowledgement. Acknowledgement ni ada student yang buat, ada student yang tak buat. Okay. Acknowledgement ni apa yang patut ada kat acknowledgement adalah satu, kamu buat projek ni dapat funding dari mana? Research sekiranya apa? Kalau funding tak ada, research sekiranya tak ada, kamu kata, kamu just, the author would like to thank the Faculty of FKE lah. Plus kalau kamu nak tambah, kamu tambahlah kat lab mana kamu buat yang bagi facility support. Okay, ini contohnya. The research work was financially supported by Ministry of Higher Education. Yang ni grant dia, RMC. Kalau ada 2, tulislah lagi satu. Satu FRJS, satu GPPS. Okay. The author like to thank Microelectronic Min SRC for providing the related facilities. Okay. Yang ni dia letak. Dia thank apa. Okay, kesalahan. Ni kesalahan. Kamu dekat thesis kamu ada acknowledgement juga. Jangan ambil acknowledgement di thesis tu letak kat sini. Macam ni acknowledgement. Yang ni betul ni saya dapat paper ni betul. Lepas tu kita dah betul, kita suruh author betulkan lah. I would like to express thank to Allah. Lepas tu express the appreciation to my supervisor. Kat panel pun dia nak, kat family pun nak. Ini bukannya thesis ya. Ini adalah proceeding atau manuskrip. Okay, so kena solid. Yang ni semua tak payah letak. Yang perlu letak kat acknowledgement adalah siapa yang bagi kamu funding nak buat projek tu, siapa yang kamu bagi kamu facilities. Kalau dalam kes kita FKE lah. Atau kalau kamu ada specific lab, katakan kamu guna software tu dekat lab RSM, MFSM, kamu tulislah lab SM tu, siapa yang tolong. Kalau kamu nak acknowledge dia punya technician pun boleh kat situ. Mr. Madam Wan Aziza for the assistant in the project. Boleh, yang tu boleh. Tapi kat family ke, kat kawan-kawan ke, jangan tulis. Itu tidak dibenarkan. Okay, ni last one, the reference kena ikut format, dia dah tulis format kena standard. Okay, format kena standard. Ni kalau tahun-tahun, yang ni ikut dia punya format dia. Okay, ni last one untuk RGP ini saya tunjuk sikit je lah. Sekejap. Boleh nampak tak skrin saya tentang evolution and electrical electronic? Boleh. Nampak doktor. Boleh. Okay. Kat Google website ni kamu type EEEE UTHM, dia keluar ni nombor 1. Okay, kamu klik. Klik, yang ni kamu dah keluar. So kalau kamu nak hantar, kamu just make submission kat sini. Okay. Make submission, ni template-nya. Okay. Okay. So kamu boleh, itulah kalau kamu nak hantar, kamu kena register dahulu. Yang ni kita akan buat pada sesi akan datang lah jika ada. Cumanya nak tunjuk macam ni lah kamu nak masuk, macam mana kamu nak make the submission. Okay. Kalau kamu tekan ni, dia akan masuk ni lah. Okay. Make a new submission. Kamu pergi ke sini. Yang ni pasal saya dah login ni, dia terus masuk ke tempat saya lah. Pasal saya dah registered user. Kalau belum registered, kamu register dulu. Okay, untuk yang ni.
Okay. Baiklah, sampai situ sajalah saya punya perkongsian. Saya kembalikan semula kepada moderator Puan Munirah. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Malia atas perkongsian yang ringkas dan padat sebentar tadi. So saya rasa dekat ruang chat tu Dr. Malia ada soalan daripada student, kalau Dr. Mar boleh buka. Okey, dia ada soalan kat situ. Dia kata, salam doktor, apa perlu buat sekiranya projek masih belum dapat result ataupun sekiranya projek tidak berjaya? Kalau projek tu dia tak berjaya keseluruhan ke hanya setempat sahaja berjaya? Mungkin yang tanya soalan ni boleh respon Saudara Syahmi Rosli. Siapa yang tanya tu? Syahmi Rosli. Keseluruhan. Oh, kesian juga tu keseluruhan. Mungkin result tak ada lagi lah kot, kita assume Result tak result lagi. ada lagi lah. Okay. Dia macam ni bila paper tu kita kata kenapa kita offer EEE. Pasal EEE ni dia tak perlu kamu ada result yang sangat bombastik. Kalau bombastik tu kita dah cadangkan kamu publish ke journal ataupun Scopus proceeding. Tapi EEE ni kita tujuan utama kita nak bagi galakan kepada FYP student untuk menulis. Okay. Oleh kerana dia tajuknya pun untuk bagi galakan, sekiranya ni first case kamu dah buat projek, objektif berjaya sikit je. So kamu dalam paper kamu modify tajuk kamu, katakan tajuk kamu asal adalah kamu nak buat sistem watering plan untuk ni Arduino, tapi bila kamu buat tak sampai ke IoT pun, kamu boleh dia boleh siram je tapi tak boleh real time. Kamu buat tajuk tu kamu modify sampai yang kamu boleh sahaja. Sampai yang result yang dah capai lah. Ya, itu yang satu. Itu kalau ada result tapi tak complete. Kita modify tajuk, kita lapor apa yang dah capai sahaja. Yang kedua, sekiranya memang tak dapat result kerana sekarang ni MCO, kamu buat-buat, nak jumpa supervisor pun susah juga, tak dapat. Yang tu kita bagi option, tapi tak semua orang boleh ambil ni pasal kita ada percentage-nya. Kamu boleh buat review paper untuk projek kamu. Maksudnya kamu Dr. Mar tak dengar suara. Okay, sorry. Kalau tak berjaya, memang tak ada result, kita benarkan. Tapi yang tu ada quota, ada percentage-nya pasal kita tak boleh publish semua LR. Bagi projek pelajaran yang macam tu, supervisor dengan discussion dengan supervisor, kamu boleh hantar result LR kamu. Kat LR tu kamu buat comparison dengan projek lain, projek kamu kan, propose projek. Maksudnya hanya paper tu hanya discussion of your project. Discussion. Itulah LR terhadap projek kamu. Kita panggil review paper lah. Yang tu bagi yang mereka yang langsung tak dapat result. Okay, boleh? Okey, ada soalan lagi satu lagi. Kata salam doktor, dekat bahagian result tu kalau buat simulation base, dia ada banyak result parameter. So kita kena masukkan semua parameter ke macam mana ke dalam paper? Okey, dia sama ada simulation atau coding ni, dia memang isunya memang banyaklah kita buat benda kan. Tu yang saya tunjuk. Masukkan yang utama sahaja pasal kita ada limitation of pages. We only have 10 maximum pages. Jadi masukkan yang utama yang kamu nak cerita. Kamu buat simulation tu adalah supporting simulation, ada main simulation, masukkan yang main simulation. Boleh tak siapa yang tanya simulation tu? Macam tadi tu yang tentang micro dilution tu yang dia buat dengan software console. Dia guna software lah simulation. Tu simulation je, dia tak buat prototype. Apa yang dia masukkan adalah dia punya main finding dia, result utama dia. Database dia. Okey.
Yang tadi tanya tu dia kata okey lah. Okey. Okey, ada satu lagi soalan daripada Muhammad Ashraf Osman. Okey, dia kata kalau kita ada buat survey, kita perlu masukkan dekat bahagian result ke atau macam mana? Survey kamu tu adalah result kamu ke sekadar kamu nak tahu macam mana nak buat ni sebenarnya? Dia depend pada tajuk kamu. Kalau tajuk kamu tu survey, maksudnya case study, survey tu adalah result. Okay. Kalau dia memang prototype, kamu buat survey tu kamu cuma nak tahu sebenarnya macam mana projek kamu nak dihalakan. Tak payahlah masuk dalam survey tu, dalam paper tu. Okey, rasanya Ashraf, jelas Ashraf? Survey, tentang survey. So ada soalan lagi. Okey, Ashraf kata okey. So ada satu daripada Wikaibun. Dia kata appendices part are not include in 10 pages, right? Yes. So appendix tak masuk dalam paper lah. Appendix tak ada dalam kamu punya report PSM saja. Okey, ada soalan lain? Sebelum kita tamatkan kita punya perkongsian pada hari ini. Tak ada? Tak ada. Okay, Tak so ada soalan. hopefully semua pelajar very clear, okay, jelas dengan apa yang Dr. Mar tadi kongsikan dengan kita. Okay, especially tentang proceeding, tentang journal, tentang apa indexing, apa yang di-index, corpus index, non-index. So hopefully daripada tak tahu, hopefully kita dapatlah sedikit maklumat tentang perkara-perkara tersebut. Dan kalau pelajar nak tahu lebih lanjut, saya rasa supervisor sangat membantu dan boleh bagi maklumat yang lagilah, lebih tepat lagilah kepada kamu lah. Okay. So Dr. Mar pun dah sharekan dengan kita, okay, tentang bagaimana you boleh convertkan ataupun tukarkan you punya report PSM tadi ke dalam kita punya proceeding EEE lah, proceeding EEE tu ada 4. So hopefully dia dah Dr. Mar pun ada beritahu tadi tentang do and don'ts, apa yang you boleh buat, apa yang tak, jangan diletakkan di dalam proceeding. So hopefully is very clear. Okay, dan satu lagi saya pun minta sebelum you submit you punya artikel tu, please check regarding your grammar. Semua tu maksudnya simple grammar tu sepatutnya tak ada masalah lah, sepatutnya tak ada kesalahan dekat situ. Kan, sebagai student you kena, sebelum hantar tu kita kena hantar kita rasa kerja kita yang kita dah semak lah. And then kalau tu you boleh minta bantuan kawan-kawan pun untuk baca, faham ke tak apa yang you tulis lah sebelum submit kepada SV ataupun submit kepada mana-mana yang kita nak hantar kita punya kerja tu. Okay, so saya rasa tak ada soalan lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Marlia sebab berkongsi dengan kita ilmu yang bermanfaat lah untuk kita laksanakan kita punya kerja dan boleh kita kongsikan dengan orang lain lah. Okay, so ada soalan dekat sini. Satu dia kata di mana saya boleh dapatkan recording untuk sharing hari ni. So nanti Dr. Ubay akan sharekan lah mungkin dekat FB ataupun kita akan share link kepada you punya supervisor lah. Mungkin supervisor nanti akan sebarkan link tersebut. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa kita tutup majlis kita pada hari ini. Okay, sebelum tu lupa. Kita nak ambil gambar. Saya dah beritahu dengan Dr. Ubay untuk ambil gambar semua. So kalau boleh semua orang boleh onkan kamera masing-masing. Okay, untuk kita ambil gambar. Dr. Ubay dah sedia tak, Dr. Ubay? Oh, kita akan ambil gambar 4 kali. Ya, kita akan ambil gambar 4 kali sebab ada 4 skrin. So, okay. Semua boleh bersedia. Semua boleh sikit-sikit rambut yang mana tak bersedia tadi kan. Nampak comel, nampak ni sikit, semangat sikit ni. Nanti kita nak share nanti dekat FB boleh nampak muka kamu. Okay, Dr. Ubay kalau dah sedia boleh beritahu dekat student nanti dia tak sedia nak senyum ke macam mana. Okay. So, dah boleh ke? Ni? Ya. Okay. This is the first shot. Okay. In 1,
Cakap 3. 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, sekejap one. Okay. Okay, next one. Okay, baru satu. Ada 3 lagi, Dr. Ubay. Ada 3 lagi. Okay. Okay, second one. Okay, sedia 1, 2, 3. Okay. Okay. So the third one. Mungkin boleh tunjuk bagus ke Dr. Ubay? Okay, good. Okay, 1, 2, 3. Sekejap. Okay, this is the third picture. Okay, last one. Okay. 1, 2, 3. Alright, okay. Okay. So Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang join kita pada hari ini. Okay, semua hopefully semua baik-baik saja. Okay, banyak doa. Semoga kita dilindungilah daripada segala malapetaka dan bencana. And supaya kita pun happy, insyaAllah dapat melaksanakan tugas dengan baiklah. So sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor.